Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Macam mana hari ini? Semua sihat tak? Bagus. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran hari ini, kita kena apa? Bagus, Aiman. Kita kena baca doa. Baiklah, kita baca dulu ya. Amin. Okey, baiklah. Bagus anak murid cikgu ni. Semua jaga kesihatan. Cikgu bukan apa. Sekarang ni kita semua telah mengalami apa? Virus COVID-19. Jadi sesiapa yang ada di luar rumah ataupun dalam rumah, kita kena sentiasa mengamalkan kebersihan. Sesiapa yang ada di luar rumah atau pergi ke kedai ke, kena apa? Sentiasa apa? Bagus, mengamalkan SOP. Pandai Amira. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran, cikgu nak semua kena bersemangat pada hari ini ya. Sebab hari ini cikgu ajar tajuk yang sangat best. Boleh semua? Bagus. Cikgu akan bagi kamu satu link kehadiran. Tolong isi sebab cikgu nak tahu sesiapa yang tak datang hari ini. Untuk makluman kamu semua, sesiapa yang tak datang ke kelas cikgu sebanyak 3 kali, cikgu akan kenakan tindakan. Cikgu akan bagi surat amaran. Sebab apa? Dia tak datang tak bagi alasan. Dia tak datang mungkin pasal suka-suka je dia tak datang. Tu cikgu akan bagi surat amaran. Cikgu bukan apa. Cikgu takut sesiapa yang tak datang ke kelas cikgu, banyak perkara atau pembelajaran yang kamu akan tertinggal yang telah cikgu ajar. Cikgu tak nak. Tetapi kalau dia tak datang, ada sebab dan ada alasan yang boleh cikgu terima, cikgu akan bantu. Cikgu akan bagi slide atau pendrive selepas pembelajaran. Cikgu akan bantu kalau kamu nak dibantu. Boleh tak semua? Bagus. Baiklah, semua bersemangat kan hari ini? Ya. Okey, baiklah. Sebelum cikgu memulakan pembelajaran kita hari ini, cikgu nak tanya. Ada tak sesiapa yang ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Dan ada sesiapa yang ingat tak pesanan cikgu minggu lalu? Ya, kita belajar tentang apa? Bagus Amirul, kita belajar tentang seloka, boros dan jimat. Pandai. Ada tak kamu baca? Ya, pandai semua. Bagus anak murid cikgu ni. Ini yang cikgu nak. Kalau semua bersemangat, cikgu lagi 2 kali ganda bersemangat nak ajar kamu. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu buka satu video ini, cikgu nak kamu semua sediakan pen dan kertas. Tolong dengar, tolong fokus. Sebab apa? Cikgu akan tanya. Pasti cikgu akan tanya. Cikgu akan tanya selepas video animasi ini cikgu tayangkan. Boleh? Boleh. Bagus semua. Weh, tengok rumah tu. Mana? Wah, Cantiknya. cantik apa? Membazir. Semua lampu terbuka. Betul juga. Membazir lah. Tengok tu. Yang tu pun sama. Wah, terangnya. Ish, buka satu lampu cukup lah. Itulah kau tak tahu. Rumah besar, kenalah pasang lampu banyak-banyak. Kalau tak, mana orang nak nampak? Betul-betul. Oi. Wah, rumah tu paling terang. Oh lah. Siapa punya rumah ni? Uyo. Ha? Siap lampu kelip-kelip lagi. Macam ada pesta lah. Oi, itu rumah kita lah. Rumah sini pun dah tak kenal ke? Patutlah macam kenal. Siapa yang tak tutup lampu tadi? Jimat elektrik, jangan membazir. Ha? Alamak, lupa tutup komputer. Ha? Bukan dia tengok TV. TV tengok dia. Kita kena belajar berjimat elektrik. Kalau tak, bil melambung. Ha, tengok ni. Siapa nak bayar? Siapa? Alah, tak apa. Bulan depan boleh bayar. Ha? Betul. Kau lama. Inilah akibatnya tak bayar bil. Bulan depan. Berjimat cermat budaya hidup kita. Ingat. Semua dah tengok? Dah faham?
Bagus. Okay, baiklah. Ada sesiapa sukarela yang nak jawab soalan cikgu? Sesiapa yang jawab dulu, cikgu akan bagi hadiah. Ya, Aiman. Okay, baik. Bagus, Aiman. Cikgu nak tanya, video ni berkaitan dengan apa? Ya, bagus jawapan kamu, Aiman. Tepat sekali. Video ni bercerita tentang amalan berjimat cermat. Amalan berjimat cermat ni juga merupakan satu nilai yang ada kaitan dengan sloka yang kita belajar pada hari ini. Bagus semua. Amalan berjimat cermat haruslah kita terapkan dalam diri kita masing-masing seperti dalam video ini. Kalau tak, jika kita boros, kita pasti akan rugi. Sebab membazir tu amalan apa? Betul, amalan syaitan. Jangan ikut ya, amalan tu tak bagus. Jadi kita mesti berjimat cermat. Baiklah kelas, semua masih bersemangat tak? Bagus. Cikgu nak teruskan lagi dengan yang kedua. Cikgu akan buka satu video lagi, iaitu berkaitan dengan sloka. Semua dengar ya. Jangan bising. Seloka boros dan jimat. Katakanlah jika kau ada emas banyak timbun bertimbun, beras berkuning berkapit berkarung, uang bergedung pada ikan pun. Tapi jika ditabur habuk, saban hari diborosi, semuanya akan hancur, juga akan habis pergi. Walau banyak ban berasnya, tak terbilangkan ulasnya, pasti akan timpas juga, tak tinggal sebiji jua. Begitulah akibatnya, kalau sifat boros dan habur, jimat cermat akan ubatnya, jika tak mau harta berkubur. Bidal Melayu sedia berkata, nak kaya berdikit-dikit, nak ramai bertabur urai, masa mewah beramai-ramai, sudah apa keseorangan. Video tersebut merupakan berkaitan tentang apa? Ya, sloka, jimat dan boros itu adalah salah satu cara sloka tu didedangkan. Okey, baiklah, cikgu akan buka slide. Tolong sediakan pen dan kertas. Suka cikgu ingatkan, tolong jangan bising, dengar apa yang cikgu ajar, sebab cikgu akan bagi kamu soalan. Baiklah murid-murid, baiklah murid-murid, cikgu akan membuka slide tentang nilai Baiklah murid-murid, cikgu akan buka slide dan cikgu akan ajar tentang nilai yang terdapat dalam sloka boros dan jimat. Suka cikgu ingatkan, tolong dengar apa yang cikgu ajar, sebab selepas ni cikgu akan buat latihan dan kamu tolong jawab ya. Baiklah, terima kasih. Baiklah, nilai menurut Jules Henry 1975 mendefinisikan nilai sebagai sesuatu yang dikira baik seperti kasih sayang, baik hati, kepuasan hati, keseronokan, kejujuran, kesopanan, ketenangan dan kesederhanaan. Harmin dan Simon 1980 merumuskan nilai sebagai garis panduan umum terhadap tingkah laku. Garis panduan ini memberikan satu arah kepada kehidupan seseorang atau anggota sesuatu masyarakat. Masyarakat Melayu mempunyai cara tersendiri dalam mendidik masyarakatnya untuk menghayati apa? Nilai. Baiklah, cikgu akan teruskan pada maksud seloka. Untuk katakanlah kau ada emas bertimbun ataupun beras berguni, berkampit berkarung, wang penuh di gedung, padat di kantung. Maksud seloka ini adalah apa? Ya, seloka ini memberitahu sekiranya anda ada emas yang bertimbun atau beras berguni, berkampit berkantung dan wang sangat banyak
penuh dalam simpanan. Yang kedua, tapi jika ditabur habur, diborosi, semuanya segera juga akan habis pergi. Pada rangkap ini, penulis memberitahu, walaupun beras berguni, namun jika kita boros, ia tetap akan habis. Maksudnya, walaupun kita mempunyai banyak harta, kalau kita tak pandai gunakannya, pasti akan habis. Faham? Bagus. Setakat ni ada soalan? Tak ada? Semua faham? Okay, bagus anak murid cikgu. Semua dengar lah kan? Okey. Seterusnya, walaupun beras tak terbilang ulasnya, akan timpas juga dan tinggal sebiji. Maksudnya, walaupun beras terlalu banyak, tetap akan licin dan habis jika kita tidak berjimat cermat. Macam cikgu cakap, kalau kita berharta, kalau kita tak pandai gunakannya dan kita boros, harta tu akan habis. Faham? Faham, bagus. Okey, baiklah, yang seterusnya, begitulah tetap akan akibatnya. Kalau bersifat boros dan habur, jimat cermat sahaja akan ubatnya. Jika tak mahu, harta terkubur. Maksud daripada slogan ni, itulah kesan sekiranya kita bersikap boros dan berbelanja secara tidak berhemat. Akhir sekali, nak kaya berdikit-dikit, nak ramai bertabur urai, masa mewah ramai, sudah apa-apa keseorangan. Ini merupakan bidalan Melayu ya. Maksud bidalan Melayu ni adalah jika hendak kaya raya berdikit-dikit, jika hendak disukai ramai bertabur urai, masa mewah ramai kawan, bila jatuh miskin tinggal keseorangan. Inilah maksudnya. Bidalan ni menasihati agar kita berhati-hati dalam berbelanja dan harus bersikap berjimat cermat. Faham semua? Okey, baiklah. Baiklah kelas, ni merupakan nilai-nilai yang telah kita perolehi dalam seloka. Yang pertama adalah nilai berjimat cermat. Nilai berjimat cermat ini adalah tidak melakukan apa? Pembaziran. Bagus. Okey, baiklah. Yang contohnya adalah, contoh petikan seloka yang kita dapat adalah jimat cermat sahaja akan ubatnya. Yang kedua adalah nilai kesederhanaan yang cikgu dapat dari petikan seloka, iaitu tetapi jika ditabur habur, diborosi, semuanya segera juga akan habis pergi. Yang ketiga adalah nilai keinsafan. Cikgu dapat dari petikan seloka, masa mewah ramai, sudah apa-apa keseorangan. Semua faham apa yang cikgu ajar tadi? Bagus. Baiklah, cikgu matikan slide ya. Okey, semua faham apa yang cikgu ajar? Kamu ada soalan tak? Tak ada? Semua dah faham? Bagus. Kalau macam tu, cikgu nak bagi kamu aktiviti. Boleh tak? Okey, baiklah. Cikgu akan bagi kamu satu link Google Form. Tolong jawab ya. Baiklah semua, dah habis jawab kan soalan yang cikgu bagi? Okey semua, di sini cikgu nampak banyak yang dapat jawab secara betul. Okey, baiklah, cikgu akan terangkan jawapannya ya. Baiklah, cikgu akan bagi jawapan. Bagi nombor 1 adalah berikan maksud boros ialah orang yang suka membazir. Yang kedua, berikan maksud jimat adalah orang yang bijak mengatur kewangan. Yang ketiga pula adalah yang manakah merupakan nilai yang terdapat dalam seloka boros dan jimat, iaitu apa? Ya, nilai kesederhanaan. Akhir sekali, yang manakah rangkap menunjukkan nilai cermat adalah rangkap keempat. Okey kelas, cikgu nak tanya, boleh tak cikgu nak teruskan untuk bahagian kedua? Cikgu nak dengar, boleh tak? Okey, bagus. Boleh ya semua, kena bersemangat. Sebab kalau kamu bersemangat, cikgu akan lebih bersemangat. Okey kelas, cikgu akan buka satu pautan video dari YouTube tentang video animasi. Cikgu nak kamu fahami apa yang dia sampaikan, boleh? Sebab selepas ni cikgu akan tanya macam biasa. Ingat tak pesanan cikgu apa? Fokus, dengar dan diam. Boleh? Pandai. Cikgu suka yang bersemangat macam ni. Cikgu buka ya.
membazir. Abang Omar, jom main dengan Mimi. Jom. Oma, Hana, makanan tak habis lagi. Tapi Hana nak main. Nak tahu tak? Dekat luar sana, ada ramai orang lapar kerana tak ada makanan. Ha? Ya ke, Papa? Iya, jadi kita kena bersyukur dan jangan membazir. Wahai Oma dan Hana, mari habiskan makanan. Jangan membazir-bazir, itu merugikan. Tengok ni, Papa. Kami berjaya habiskan. Hebatnya anak papa pandai habiskan makanan. Jom semua Jangan bazir makanan bersyukurlah. dengan rezeki Allah. Itulah ini pula kita bagi Mimi. Wah, hebatnya Papa. Omar, Hana, kita kena tutup air bila tak guna. Kalau tak, nanti air habis. Air habis? Nanti tak boleh mandilah. Bosannya Abang Omar. Wahai Omar dan Hana, tutupkan pilih airnya. Jangan membazir-bazir, itu merugikan. Tengok ni, Mama. Kami sudah tutup air. Hebatnya anak mama pandai sungguh jimat air. Jom semua Jangan bazirkan air bersyukurlah. dengan rezeki Allah. Mari habiskan makanan. Jimat guna air. Jangan membazir. Marilah sama-sama. Mari habiskan makanan. Jimat guna air. Jangan membazir sama-sama. Alhamdulillah. Okey semua, dah tengok kan? Okey, pandai semua. Cikgu nak seorang wakil, cikgu nak tanya sesiapa. Macam biasa, sesiapa yang nak jadi sukarela, cikgu akan bagi hadiah. Ya, bagus Amirul. Okey, cikgu nak tanya, melalui video yang cikgu tayangkan, boleh tak kamu bagi apa yang dia nak sampaikan? Ya, betul. Bagus Amirul. Ya, dia nak sampaikan tentang amalan jangan membazir. Amirul, cikgu nak tanya kamu, boleh? Cikgu nak tanya, kalau kita membazir, apa yang kita dapat? Ya, kalau kita membazir, kita akan rugi. Sebab apa? Kita tak pandai nak berhemat. Pandai. Ya, Amira. Ya, betul, kita jangan membazir kerana membazir amalan syaitan. Pandai Amira. Semua dah faham kan? Cikgu nak bagi tahu melalui video ini kita dapat belajar, kita ambil pengajaran dia iaitu jangan membazir, jangan boros. Apa? Kalau kita boros, kita pasti akan rugi. Boleh semua? Faham? Masih boleh cikgu teruskan? Okey, baiklah. Cikgu akan buka slide Prezi. Cikgu harap kamu semua dengar fokus apa yang cikgu ajar. Sebab selepas cikgu habis penerangan, kita akan buat aktiviti. Boleh semua? Boleh. Bagus. Baiklah, cikgu akan buka slide Prezi. Sloka, jimat dan boros. Pengajaran. Apa yang dimaksudkan dengan pengajaran? Baiklah, pengajaran merupakan sesuatu yang dapat diambil sebagai iktibar, hikmah atau pengajaran berguna. Sebagai contoh, kiranya kita selalu mengamalkan makanan tidak seimbang, kita pasti akan senang dijangkiti apa? Penyakit. Betul, pengajarannya jangan selalu ambil makanan yang tidak seimbang. Sebab apa? Sebab itu pasti akan mengundang penyakit. Okey, baiklah. Yang kedua pula adalah cikgu nak tanya seorang. Berikan satu contoh peristiwa yang telah kamu alami sendiri yang memberikan kamu pengajaran atau iktibar. Sesiapa yang nak jawab? Ada yang nak jawab? Ya, Hafizi. Boleh, Hafizi. Bagus, Hafizi. Terima kasih, Hafizi. Okey, baiklah. Ini merupakan pengajaran yang telah kita perolehi dalam nilai. Baiklah, ini merupakan pengajaran yang kita perolehi dalam sloka. Ini merupakan pengajaran yang kita perolehi dalam sloka boros dan jimat. Yang pertama adalah kita janganlah bersikap boros ataupun kita hendaklah mengamalkan sikap berjimat-jimat dalam kehidupan. Sebagai contoh, petikan seloka, begitulah tetap akan akibatnya
Kalau bersifat boros dan habur, jimat cermat sahaja akan ubatnya. Jika tak mahu, harta terkubur. Okey, yang kedua adalah kita hendaklah bijak menguruskan wang. Dalam hal ini, kita jangan boros, kita jangan kita berbelanja dengan sesuka hati, tidak hemat. Sebagai contoh, petikan seloka, tetapi jika ditabur habur diborosi, semuanya segera juga akan habis pergi. Macam cikgu pesan, jika kita berharta, kalau kita tak pandai nak uruskan, kita pasti akan rugi sebab harta kita akan cepat habis. Pandai semua. Yang ketiga pula adalah kita janganlah suka berbelanja secara melampau untuk mendapatkan ramai kawan. Macam cikgu cakap tadi, kita mestilah berbelanja secara hemat. Jangan disebabkan ingin mendapat ramai kawan, kita berbelanja secara melampau kerana ingin menarik perhatian rakan. Sebagai contoh petikan, nak ramai bertabur urai, masa mewah ramai sudah apa-apa keseorangan. Dalam hal ini, jika kita selalu boros, nanti kawan kita akan terbiasa kerana kita yang selalu mewah. Ketika kita miskin, diorang akan pergi sebab kita dah tak ada apa-apa. Faham semua? Bagus. Baiklah, boleh cikgu teruskan aktiviti? Bagus. Cikgu nak bagi kamu satu pautan kuisis. Tolong jawab. Ni kita sama-sama jawab. Boleh tak semua? Kita akan jawab sama-sama ya. Okey kelas, kita ada beberapa minit lagi. Kita ada 9 minit lagi untuk habis kelas cikgu. Sebelum tu, cikgu nak bagi kamu satu lagi aktiviti. Boleh semua? Mesti bersemangat? Bagus tu yang cikgu nak. Bersemangat semua. Baiklah, cikgu akan bagi kamu satu aktiviti. Aktiviti ni adalah sebagai latihan pengukuhan kamu semua. Aktiviti ni cikgu nak semua kena buat sebab aktiviti ni best. Sebab cikgu akan buat aktiviti dengan permainan Kahoot. Cikgu akan bagi soalan. Okay, baiklah kelas, cikgu akan beri kamu pautan Kahoot ya. Kamu boleh menjawab. Cikgu akan bagi selama 3 minit. Cikgu akan tengok sesiapa yang dapat nilai mata yang tertinggi, cikgu akan bagi hadiah. Boleh semua? Bagus, anak murid cikgu. Baiklah, kamu ada 3 minit untuk menjawab.
Baiklah, dah selesai menjawab kahut. Cikgu nampak yang dapat nilai tertinggi adalah Amira. Cikgu perasan hari ini Amira sangat fokus kelas cikgu. Beri tepukan kepada Amira. Kalian jangan kecewa sebab kalau kita berusaha, kita pasti akan dapat apa yang kita capai. Sentiasa berusaha dan jangan berputus asa. Berikan tepukan untuk semua sekali. Baiklah semua. Macam mana cikgu ajar hari ini? Semua dah faham? Ada yang tak faham? Ada yang nak tanya soalan? Semua faham? Bagus semua. Baiklah kelas, sebelum cikgu mengakhiri kelas kita pada hari ini, cikgu nak cikgu nak wakil seorang bagi cikgu refleksi dan juga rumusan tentang pembelajaran yang cikgu ajar pada hari ini. Hafizi nak jawab? Okey, baik. Silakan Hafizi. Bagus Hafizi. Ya, secara keseluruhannya hari ini kita belajar tentang nilai dan pengajaran. Kita dapat belajar bahawa nilai merupakan suatu sifat yang dikira baik, seperti kasih sayang, baik hati, kepuasan hati, keseronokan, kejujuran, kesopanan, ketenangan dan kesederhanaan. Di dalam sloka ini terdapat 3 nilai, iaitu nilai kesederhanaan, nilai berjimat cermat dan juga nilai apa? Ya, nilai keinsafan. Seterusnya adalah kita belajar tentang pengajaran. Pengajaran ni merupakan satu iktibar atau hikmah yang boleh kita ambil daripada pengalaman kita sendiri. Sebagai contoh, di dalam sloka ini kita dapat pengajaran apa? Kita mestilah berjimat cermat. Yang kedua, kita janganlah suka berbelanja boros. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita jangan suka berbelanja secara melampau semata-mata nak cari ramai kawan. Boleh faham tak? Semua faham kan apa yang cikgu ajar hari ini? Bagus semua. Okey, baiklah. Sebelum cikgu nak tamatkan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak bagi kamu satu tugasan, iaitu sila buat peta minda ataupun peta pemikiran tentang nilai dan juga pengajaran. Boleh semua? Cikgu nak minggu depan kita akan bentang. Boleh? Bagus. Ya, ada soalan? Ya, okey, baiklah. Cikgu akan bagi kamu kumpulan 3 orang dalam satu kumpulan. Boleh? Okey, baiklah. Ingat ya, minggu depan apa? Boleh ulang balik, Hafizi? Ya, minggu depan tugasan kamu adalah buat peta pemikiran yang berkaitan dengan nilai dan pengajaran. Kita akan bentang pada minggu hadapan. Baik semua dah faham kan? Okey, baiklah kelas. Sebelum kita mengakhiri kelas kita baca doa dulu ya. Amin. Baiklah kelas. Terima kasih semua. Jaga diri.